Malaysia. Kita nak belajar sirah ke cikgu? Lebih kurang juga latar belakang. Okey, kita belajar tentang pengaruh sejarah Islam terhadap pembangunan di Malaysia. Betul tak awak semua cakap tadi tu? Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok. Kita hari ni akan belajar uji minda. Yang tadi tu, awak tengok gambar tu. Sudah dah uji minda awak kan? Ada apa kat gambar tu semua tu. Okay, sekarang kita akan lihat kejayaan pemimpin Islam daripada kerajaan terdahulu, iaitu dari segi politik, sosial dan ekonomi, dan juga pengaruh kejayaan ini terhadap Malaysia, negara kita pada masa ini. Okey, yang pertama kita akan tengok kegemilangan Daulah Khulafah Ar-Rasyidin dari aspek politik. Siapa tahu Khulafah Ar-Rasyidin ni kerajaan apa? Kerajaan sahabat Nabi Muhammad. Apa kejayaan Sayyidina Umar ni dari aspek politik, dan apa pula bagaimana kejayaan Sayyidina Umar tu boleh mempengaruhi negara Malaysia pada masa kini. Okey, sebelum itu cikgu nak awak semua tengok video ni betul-betul, sebab dalam video ni dia merangkumi cara pemerintahan Sayyidina Umar. Okay, kita boleh tengok sifat-sifat Sayyidina Umar memerintah macam mana. Okay, awak dengar dengan teliti Sumber sudah tiba, Umar memiliki mimbar, anda berhutang Okay, pada satu nak video ni, dan video ni aku Umar berkata dalam sahabat pemerintah hati dan sangat kenalkan aku. dalam pidatonya tergambar bagaimana takutnya memikul beban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ketika itu. Saudara-saudara, saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena sedang menolak tawaran Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Umar pun berdoa agar Allah memudahkan hati dan memberikan kekuatan di saat hatinya sedang berdoa. Aku ini sungguh keras, kasar, maka udahkanlah hati. Allahumma ya Allah, saya sangat lemah, maka berilah saya kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang dermawan bermurah hati. Umar berhenti sejenak, menunggu orang yang dikenangkannya, kemudian sambungnya. Allah telah memuji kalian dan saya, dan memuji saya dan kalian. Sepeninggal sahabatku, sekarang saya yang ada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu membutuhkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dari kalian. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Umar Ibn Khattab melaksanakan tugas dalam kekhalifahannya tidak kurang dari 10 tahun 6 bulan, dari 630 sampai 13 sampai 20 banyak. bergelar orang-orang yang menguasai semua lapisan umat dari berbagai agama, etnis, bahasa, budaya, dan geografi. Beliau selalu menjaga untuk kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia. Dalam sebuah pidatonya, Umar mengatakan, "Demi Allah, seandainya saya berkabung saja mati sia-sia dan kekiran, pasti aku gemetar karena takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Okey, berdasarkan video saya tunjuk tadi, apakah sifat keteguhan yang awak boleh keluarkan? Dia mana? Saya tunjuk tanggungjawab. Bertanggungjawab sebenarnya tu? Adil lagi. Berjiwa rakyat. Okey, semua tu betul. Okey, macam kita boleh lihat tadi, petikannya ada mengatakan bahawa Khalifah Umar ni sangat dia berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kekuatan. Sebab Khalifah Umar ni tak nak jawatan sebenarnya, sebab memikirkan tanggungjawab dan amanah yang begitu itu sangat berat. Sebab kalau kita sambil suatu jawatan tu, maknanya kita kena ada orang-orang di bawah kita. Kita kena jaga orang-orang di bawah kita tu, kita kena pastikan kebersihan yang kita jaga, keselamatan yang kita jaga. Okey, saya bagi contoh lah, kalau awak kat sekolah, cikgu nanti awak jadi pengawas, awak suka tak? Tak. Kenapa tak suka? Dia tak suka. Awak pakai baju biru, kawan-kawan lain suka baju putih. Kan? Suka sebab famous, suka sebab kawan-kawan nampak pengawas dah takut lah. Tapi awak sedar tak? Di sebalik tu tanggungjawab, di sebalik jawatan yang awak pegang tu ada tanggungjawab
Baju biru. Jadi kalau awak tak jalankan tanggungjawab dengan amanah tu, apa yang jadi? Berdosa tak? Dosa. Okey, betul. Berdosa. Dia lain dengan pemimpin sekarang cikgu. Dulu mak takut-takut salah jawatan. Sekarang orang betul-betul. Betul, sebab orang rasa jawatan tu megah. Orang boleh macam wah hebatnya orang ni berjawatan tinggi, macam tu. Okey, jadi kita boleh lihat apakah contoh pemerintahan yang dijalankan oleh Sayyidina Umar tadi? Al-Quran. Al-Quran dan juga beliau juga mengikut corak pemerintahan daripada Rasulullah. Okey, yang pertama kita boleh lihat kejayaan Sayyidina Umar dalam politik ni dari segi sifatnya, iaitu zuhud. Zuhud ni apa? Rendah diri. Rendah diri. Rendah sana macam ni, rendah diri. Kan? Megah sombong. Betul. Okey, betul. Okey, bila kita sebut pasal zuhud ni, kalau kita nak bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang ni, kalau orang zaman sekarang ni ada jawatan, kebanyakan ni mereka pun sebab zuhud ke? Tak kan? Tapi cikgu Sengaja. sekarang ni saya lihat mereka kena pakai macam pakai kemas sebab apa bukan mereka adalah pemimpin. Betul-betul, itu dari segi sudut kebaikannya, sudut positifnya. Okay, kalau kita tengok dari segi sifat Zuhud Umar Khattab ni, kita dapat lihat bahawa beliau langsung tak tertarik dengan kemewahan dan harta benda. Bahkan kalau ditawarkan dengan macam macam kenderaan mewah pada ketika itu untuk pemimpin, Sayyidina Umar tolak, tak terima sebab dia fikir ada lagi orang lagi susah di bawah dia. Okay, bahkan beliau juga hanya memakai pakaian dari kain yang kasar, sudah koyak dan juga bertampat-tampat. Okay, macam kita cakap tadi, kalau kita tengok pada masa sekarang, pemimpin ni pakai baju kena kemas-kemas sebab kita menamakan seorang pemimpin. Itu dari sudut positif dia lah. Okay, seterusnya kita boleh lihat kejayaan utama dalam politik ialah beliau sangat mengutamakan rakyat. Kita boleh lihat contoh di mana Umar Khattab telah menetapkan bahawa semua kekayaan negara adalah untuk kegunaan rakyat, di mana setiap harta-harta yang diperolehi di dalam Baitul-Mal akan disalurkan semula kepada rakyat. Contohnya macam pembinaan tembok untuk buat bangunan, lepas tu untuk kalau ada orang fakir miskin yang kekurangan makanan, mereka akan bantu, macam tu. Selain itu, beliau juga tidak pernah sesekali terfikir untuk mengambil kesempatan dari keuntungan keuangan negara bagi kesenangan diri dan keluarganya. Kenapa Umar tak macam ni? Padahal dia pemimpin kot, dia yang uruskan harta negara. Kan negara ada banyak duit, kenapa dia tak ambil? Sebab dia jangan konsep kesederhanaan. Betul, dan juga buat pandukan Al-Quran. betul. Kalau Umar buat benda tu berdosa tak? Tak. Bersandar dengan Al-Quran tak? Dia ambil hak Dia ambil orang hak. Sebab dia ambil bukan hak dia. Betul. Okey, kalau kita ambil hak bukan milik kita, berdosa. Betul. macam orang Seterusnya. Sebab itulah Sayyidina Umar terkenal dengan nama Al-Khattab kan, pemisaan hak-hak dan Betul. Al-Khattab ke Al-Faruq? Gelaran dia Al-Faruq. Okey, tapi dia maksud misalnya hak dia Betul lah. Dan kita boleh lihat kejayaan dia apabila Sayyidina Umar ni sangat bijak dan juga adil dalam melakukan pembaharuan dalam bidang pentadbiran. Kita boleh lihat bila Sayyidina Umar ni merupakan pemimpin reformasi dunia Islam. Reformasi ni apa? Reformasi. Perubahan pembaharuan. Di mana beliau telah berjaya membina sejarah negara Islam dan juga masa zaman pemerintahan Umar ni Islam hingga digelarkan sebagai zaman keemasan Islam. The golden age of Islam. Betul. Selain itu Umar juga diberi julukan sebagai the great ruler, iaitu kehebatan beliau dalam bidang kepimpinan memang tak dapat disangka lagi lah. Sebab sifat Sayyidina Umar yang tegas, bertanggungjawab, adil, dan dengar. Kita dapat sini bila beliau menjunjung sifat keadilan yang merupakan simbol keberanian, kejujuran dan juga keredaan hati. Walaupun beliau bersifat tegas, tapi ada macam dia masih ikut situasi lah. Macam tak semua situasi tu Sayyidina Umar bersifat tegas. Contohnya ada satu peristiwa ni apabila beliau memasukkan hukum potong tangan bagi pencuri. Kenapa asal-asal tak peristiwa tu? Tak tahu. Saya macam pernah dengar. Sebab masa tu ada kemarau. Sebab musim kemarau ni mereka bukan mencuri saja-saja, tapi mencuri sebab sangat lapar time tu. Tak ada makanan,
syarat dan juga undang-undang berkaitan dengan hamba. Maksudnya dekat sini, hamba tak boleh ditindas, tak boleh dipisahkan dengan keluarganya, tak boleh macam seksa, zalimi mereka. Sebab kenapa? Sebab itu hak mereka. Dan juga hamba ni manusia juga macam kita. Jadi kita kena sentiasa berkasihi sesama manusia. Pun Islam menekankan hak sesama mereka. Betul. Betul. Wow, Daya. Okey, kalau kita lihat dari segi agama kita, Sayyidina Umar juga turut membenarkan agama lain, membenarkan kaum lain untuk mengambil agama mereka. Maksudnya dekat sini, kita tak tertumpu dekat agama Islam je. Tak. Dekat sini, kita dapat lihat hak perluasan agama ni dah lama dah diamalkan, iaitu sejak zaman Sayyidina Umar lagi. Okey, sebagai contoh, pada waktu tu Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis untuk berjalan, ada perjanjian bersama ketua pendeta Baitul Maqdis pada ketika itu. Dan pada ketika itu, ketua pendeta itu macam-macam menawarkan, bukan menawarkan, maksudnya macam tu nak solat Zuhur. Jadi ketua pendeta itu macam okey, kau boleh je solat kat sini, maksudnya jam tu kat gereja. Tapi Umar tolak sebab apa? Itu satu, Umar nak hormat agama lain. Dan satu lagi, Umar tak nak satu hari nanti bila Umar dah tak ada, umat Islam akan bina masjid di kawasan tersebut. Sebabnya dengan alasan, Umar dulu pernah solat kat sini, so boleh je kita bina masjid kat sini. Sedangkan tempat tu ialah merupakan kawasan gereja. Jadi kat sini kita nampak Umar sangat menekankan sifat toleransi dan juga menghormati sesama kaum yang berlainan agama. Okey, seterusnya kita boleh lihat salah satu kejayaan terunggul apabila tertubuhnya Majlis Syura. Majlis Syura ni apa? Ada siapa tahu tak? Jadi Majlis Syura ni merupakan satu majlis yang mengumpulkan ahli-ahli Majlis Syura untuk bermusyawarah, untuk membicarakan dari segi ekonomi, politik, sosial ataupun masalah-masalah dalaman maupun masalah luaran yang berlaku terhadap negara yang dipimpin pada ketika itu. Sebenarnya Majlis Syura ni dah lama dah ada pada zaman Rasulullah itu. Tapi dia dimantapkan lagi sewaktu zaman Umar Al-Khattab, di mana Umar mempergiatkan lagi Majlis Syura itu. Di mana kalau ada candahan maklumat ke memang akan diselesaikan dari Majlis Syura. Sebabnya Majlis Syura ni memang menekankan konsep musyawarah secara aman. Jadi kat sini tak adalah bertelaka satu sama lain ke, sebaliknya ahli-ahli Majlis Syura ini boleh berbincang, bertukar pendapat dan dapat memutuskan sesuatu keputusan itu dengan adil dan saksama. Okey, kita boleh tengok Majlis Syura ini sangat menekankan, dia lebih menekankan sistem pemerintahan secara demokrasi di mana setiap itu boleh menurunkan pandangan dan pendapat masing-masing. Dan Majlis Syura ini juga kita dapat tengok bukti kejayaannya dari segi berjaya menyelesaikan isu yang timbul seperti kekosongan jawatan khalifah selepas kewafatan Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar ini ditusuk, ada peristiwa sebab kematian Sayyidina Umar ni oleh orang Yahudi. Jadi pada ketika itu orang Islam takut sebab bila Sayyidina Umar wafat, siapa nak jadi pemimpin lepas ni kan? Sebab Sayyidina Umar dah bawa banyak sangat perubahan kat agama Islam. Dia dah berjaya naikkan agama Islam, dah berjaya mencipta satu zaman keemasan Islam. Jadi kalau Sayyidina Umar tak ada, siapa yang nak perintah, siapa yang nak memimpin negara Islam ni? Jadinya melalui Majlis Syura. Melalui Majlis Syura ni, setiap ahli-ahli Majlis Syura tu berkumpul dan berbincang. Dan juga melalui ini, satu kata sepakat telah berjaya dicapai bila Sayyidina Umar mencadangkan 6 nama orang sahabat. Siapa tahu? Untuk menggantikan Khalifah Umar. Usman. Ali. Lagi? Minat tadi? Abdul Rahman. Dia tak tu. Betul. Betul. Usman. Betul. Okey. Jadi bila dah bincang-bincang tu, maka kata persetujuan telah dicapai di mana ahli-ahli Majlis Syura ini bersetuju untuk melantik Khalifah Usman. untuk meneruskan legasi Khulafaur Rasyidin. Okey, seterusnya kita akan dengar penerangan daripada Cikgu Hakim berkaitan kegemilangan Daulat Abbasiyah dari aspek sosial juga. Okey, jadi sebelum tadi Cikgu Zaki, Cikgu Hazirah dah terangkan dan dah ceritakan berkaitan zaman kegemilangan
Penterjemahan ni sama macam mana? Bahasa. Bukan bahasa dari bahasa tempat kita, bahasa buku bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Macam itulah yang bawah tu. Subtitle. Subtitle. Okey, jadi dari aspek pembukuan nak belajar tu, kenapa dia nak jalankan, maksudnya nak tumbuh kat aspek pembukuan ni. Okey, kerana pada zaman dahulu ilmu pengetahuan ni dikumpulkan dalam bentuk lisan, hafalan dan ingatan individu. Okey, cuba bayangkan tak, awak seorang penghafal, awak hafal berkaitan ilmu fiqh, ilmu tauhid, tapi satu hari awak meninggal. Macam mana ilmu awak tu nak sebarkan kepada orang lain? Sebab itulah Harun Ar-Rasyid ni dia fikir, kalau ilmu ni hilang, ilmu tak boleh disampaikan sehingga zaman kini. Sebab itulah dulu pun ada juga menulis catatan di atas kulit binatang ataupun kayu. Tapi benda ni kan sebab dia tak bukan, benda tu boleh hilang sebab dia berpisah-pisah. Sebab itulah masa zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid ni, dia berfikir, kita boleh bukan ilmu-ilmu ni yang supaya orang mudah untuk membaca. Dan satu macam contoh kita tak adalah macam kecenderungan ilmu macam tiba belajar tauhid, belajar fiqh, tiba sains. Kan benda tu kan macam mencenderungkan. So kalau kita bukukan, jadi benda tu kira satu topik yang berterusan. Okay, jadi boleh tengok masa zaman Harun Ar-Rasyid ni, dia telah melalui aspek pembukuan ni, dia telah menggalakkan ilmu pengetahuan dibukukan untuk kegunaan pada masa itu dan generasi akan datang. Okey, jadi pada zaman Harun Ar-Rasyid ni, banyak ilmu yang diperkembangkan. Bukan je ilmu dan Islam je, tapi ilmu matematik, astronomi, sains, ilmu falsafah, semua maksudnya dipelajari lah pada masa itu. Jadi cuba bayangkan kalau Harun Ar-Rasyid tak bukan, agak-agak yang awak belajar sains, matematik, ada tak sampai sekarang? Ada. Jadi dia buat besar kan dia punya semangat dia kepada kerajaan sendiri ni. Okey, ini merupakan antara ulama yang pernah membukukan buku. Contohnya Imam Malik dah menyusun buku Al-Muwatta, maafkan cikgu. Okey, yang kedua Abu Hanifah telah menyusun buku fiqh. Okey, seterusnya. Okey, untuk yang kedua, aspek penyusunan ilmu pengetahuan. Okey, jadi kenapa Harun Ar-Rasyid ni nak susun? Kerana dia nak menumpukan perhatian yang lebih terhadap perkembangan pengetahuan ilmu Islam seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu faraid, usuluddin, syariah, tauhid dan juga ilmu fiqh. Okey, kenapa dia nak susun semula ilmu pengetahuan ni? Kerana dia nak ilmu pengetahuan ni, apa cikgu? Dia nak ilmu pengetahuan ni tidak terkeluar daripada kuasa Al-Quran dan hadis. Sebab kalau kita tengok ilmu-ilmu Islam ni, dia bukan digunakan pada zaman dahulunya. Pada zaman sekarang kita hidup pun berdasarkan ilmu-ilmu ini. Macam contohnya dari sehari kita nak menjalankan perniagaan, kita menggunakan syariah. Usuluddin berkaitan agama, fiqh berkaitan cara beribadat kita apa semua. Setelah dia nak menyusun semua ilmu pengetahuan tu supaya apa yang kita pelajari ni tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah merupakan rujukan kita sebagai orang Islam. Okey, yang ketiga, aspek penterjemahan. Okey, aspek penterjemahan ni Harun Ar-Rasyid memperkenalkan bidang penterjemahan ni untuk meningkatkan sumber bacaan dan khazanah ilmu pengetahuan. Sebab apa? Cuba siapa boleh kata sebab apa? Waktu tu ada zaman gelap bagi Eropah. Okey, pasal zaman gelap bagi Eropah. Jadi kita dan waktu tu juga ada macam cikgu Haziah cakap, masa tu ada zaman kegemilangan Islam. Jadi kita nak meningkatkanlah orang Islam punya ataupun orang-orang pada zaman dulu berkaitan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab itulah dia menerjemahkan buku-buku bahasa asing, contohnya dari Cina, India, Yunani kepada bahasa Arab. Dan buku-buku ni biasanya tertumpu kepada ilmu berkaitan ilmu perubatan, falsafah dan juga kesenian. Okey. Dan bila buku-buku ni diterjemah pada bahasa Arab, maksudnya orang-orang pada zaman tu pun mereka akan lebih mudahlah nak belajar
supaya orang-orang luar boleh faham berkaitan ilmu-ilmu agama. Dan hasilnya ramai orang telah memeluk Islam pada zaman itu. Okey, jadi untuk memastikan sistem penterjemahan ini sistematik, beliau telah melantik Yuhama bin Musaiwah sebagai setiausaha Institut Penterjemahan untuk merincikan pentadbiran. Okey, semua okey lagi? Okey, teruskan. Ini merupakan bukti kejayaan perkembangan intelektual pada zaman Harun al-Rashid. Okey, siapa baca ni apa? Baca hikmah. Ya, pandai. Baca hikmah. Besar kan baca hikmah? Okey, jadi apa peranan baca hikmah ni? Banyak sangat peranan dia. Pertama, baca hikmah ni dia jadi macam perpustakaan. Maksudnya kita letak buku kat situ dan orang boleh datang untuk baca. Lepas tu baca hikmah ni juga menjadi pertemuan untuk orang-orang bijak pandai untuk berbincanglah berkaitan ilmu-ilmu pengetahuan itu semua. Dia juga boleh jadi sebagai pusat penyelidikan sebab masa zaman Harun al-Rashid ni mereka sangat menekankan ilmu pengetahuan kan, macam bidang astronomi, bidang ilmu perubatan. Jadi mereka pun boleh buat perbincangan kat sini. Okey, yang ni gambar apa? Perpustakaan. Sekolah. Bukan tu sahaja. Kita dapat bagi hikmah ni kan. Bagi zaman Harun al-Rashid juga, dia menekankan perkembangan intelektual kepada masyarakat dia dekat negara dia. Contohnya dia tubuhkan sekolah, tubuhkan ni pusat penyelidikan, tubuhkan universiti, maktab. Rasanya boleh tubuhkan benda tu? Untuk pendidikan. Untuk pendidikan, untuk menggalakkan orang-orang pada zaman itu mendapat ilmu. Menjadi golongan yang berpendidikan. Hasilnya, pada zaman Harun al-Rashid ni terlahirnya ramai cendekiawan dan ilmuwan. Saya kena tanya, kena tak Ibn Sina? Kena. Ibn Sina ni dia merupakan cendekiawan pada zaman Harun al-Rashid. Okey, Ibn Sina ni dalam bidang apa? Perubatan. Okey, kita Al-Harun ni? Al-Harun ni bidang apa? Astronomi dan matematik dan falak. Okey, itu merupakan antara contoh-contoh cendekiawan yang ada pada zaman Harun al-Rashid dan ilmu dia orang tu kita guna sampai sekarang. Contohnya, ilmu perubatan ada berkaitan pembedahan, ada seperti ilmu algebra, astronomi kita gunakan macam berkaitan alam bulan Ramadan, berkaitan alam semester. So ada tokoh-tokoh lain macam Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Farabi. Itulah bukan tokoh-tokoh yang ada pada zaman Harun al-Rashid. Jadi kita tengok kan, besar sebab Harun al-Rashid ni dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga intelektual. Okay, seterusnya. Okey, tadi saya cerita pasal politik, sosial. Sekarang cikgu akan berikan kelas kepada Hazra untuk ceritakan berkaitan pemerintahan zaman Nabi Muhammad SAW melalui aspek ekonomi. Okey, silakan cikgu. Terima kasih. Jadi semua semangat ke? Tak semua. Semua puasa yang penat Raya. Kena tengok awak penat. Dia lagi baca. Okey, contoh kita buat tepuk-tepuk semangat dulu boleh? Nak tak? Kita tepuk semangat kita bagi, kita kasih kita bagi positif energi awak semua boleh? Boleh. Betul. Kita banyak lagi tak? Kita punya. Kegemilangan pemerintahan zaman Nabi Muhammad dari aspek ekonomi. Okey, apa yang awak faham tentang ekonomi? Duit. Berniaga. Pendapatan negara. Shopping. Betul. Semua betul. Shopping. Okey, kita akan share. Suatu Rasulullah memerintah negara Islam Madinah, banyak tak kejayaan yang baginda telah lakukan terhadap kerajaan Islam tu?
Memang banyak sangat sebab ada di antara di Malaysia sekarang juga kita juga masih lagi mengamalkan cara-cara Rasulullah menakdir ekonomi. Contohnya kita tengok kejayaannya apabila baginda berjaya melaksanakan aktiviti ekonomi berlandaskan hukum syarak. Hukum syarak ni apa? Awak dah belajar kan kelas pendidikan Islam tu, iaitu hukum yang betul, hukum yang berasaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, kita boleh lihat di mana sewaktu Rasulullah mentadbir negara Madinah, beliau telah berjaya merombak sistem ekonomi terdahulu yang digantikan dengan sistem ekonomi Islam, di mana Rasulullah mengutamakan sistem ekonomi yang berasaskan Al-Quran yang menekankan keadilan dan juga mengharamkan riba. Riba ni apa? Interest. Bahasa Inggeris. Betul. Banyak ada school. Okay, good everyone. Okay, riba ni interest atau dalam bahasa Melayunya ialah bunga. Yang dikenakan maksudnya betul. Contoh, kalau kita pinjam ahlul, betul kita lambat bayar, apa yang dia buat? Kan, kita lambat kan? Riba Contoh, cikgu pinjam cikgu Al-Fatih RM50. Tapi sepatutnya cikgu kena bayar seminggu selepas cikgu pinjam tu. Tapi cikgu terlambat bayar 2 minggu. Jadi cikgu Al-Fatih kenakan jumlah pinjaman dia kenakan bunga. Jadi cikgu perlu bayar sejumlah RM100. Maksudnya ada pertambahan kan daripada jumlah cikgu pinjam tu. Riba. Jadi dalam Al-Quran pun Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Mana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kerana apa Allah mengharamkan riba? Menyusahkan orang. Ini lagi. Dia beri keuntungan kat sebelah pihak je. Betul, semua betul. Sebabnya bila kita kenakan riba ni, bayangkan orang yang meminjam tu memang betul-betul susah. Nak bayar hutang sedia ada tu pun susah. Jadi bila dia kenakan riba, lagilah bertambah susah. Jadi kat sini Rasulullah sangat maksudnya tidak dia sangat mengharapkan riba dalam urusan jual beli. Okay, seterusnya kita dapat lihat apabila ekonomi Madinah semakin maju, hasil daripada aktiviti peternakan, agrobio, pertanian, perdagangan dan perusahaan yang telah diusahakan oleh warga Madinah. Pada ketika itu, sewaktu Rasulullah mentadbir negara Madinah, ada kaum Islam dan kaum non-Islam. Kaum kafir. Mereka hidup bersama-sama ke di buku-buku? Hidup bersama-sama sebab pada ketika itu Nabi Muhammad telah berjaya menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar dan juga Islam juga semakin dapat diterima oleh orang ramai. Okey, bila negara Madinah dalam keadaan yang aman damai harmoni dan rakyat itu bersatu padu, jadinya rakyat-rakyat Madinah sendiri yang menguruskan aktiviti perniagaan, pemasaran dan juga menghasilkan produktiviti yang baik antara satu sama lain. Di mana kesannya kita boleh lihat daripada segi hubungan keharmonian dan juga perpaduan antara kaum Madinah itu sendiri. Okey, kemudian Rasulullah juga memperketatkan sistem penguasaan bagi mengelakkan sebarang bentuk penipuan dan juga penyelewengan dalam umat Islam. Okey, bagi mengelakkan penyelewengan ni, Rasulullah menubuhkan institusi zakat, mengenakan cukai kharaj, cukai jizyah. Siapa tahu cukai ni apa? Apa dia? Cukai-cukai ni berfungsi untuk pendapatan negara. Untuk sumber pendapatan negara. Okey, contohnya cukai jizyah dikenakan kepada kafir zimmi. Kafir zimmi ni apa? Kafir orang bukan Islam. Bukan Islam tapi yang baik dan dia menumpang duduk di negara Islam. Tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Okey, dan selain itu Rasulullah juga kenakan cukai kharaj, iaitu cukai terhadap hasil pertanian yang diusahakan oleh orang-orang Islam. Jadi bila Rasulullah kenakan cukai, lepas tu suruh wajibkan umat Islam yang berkemampuan bayar zakat, kesannya kita dapat lihat orang-orang miskin nasib dia terbeza sebab bila cukai dan zakat ni
disalurkan ke dalam sumber pendapatan negara. Jadi dekat sini kita semua boleh bantu orang-orang miskin daripada terus berada dalam kemiskinan. Jadi kat sini kita boleh nampak tak jurang orang miskin dan orang kaya semakin jauh ke dekat? Makin dekat. Disebabkan bantuan disebabkan pengenalan cukai dan juga zakat oleh Rasulullah. Dan pada masa yang sama, Rasulullah juga turut menggalakkan umatnya untuk berniaga. Okey, berdasarkan hadis yang dia juga menyatakan bahawa berniagalah kerana 9 daripada 10 punca pendapatan itu hasilnya daripada perniagaan. Okey, jadi kalau kita tengok pada masa sekarang ni, nama tak orang berniaga? Ramai. Okey, contoh awak boleh tengok Kina Trip. Kina Trip. Okay, sekarang ni kita bulan puasa. Bila bazar Ramadan ni orang jual makanan, jual air, banyak kan orang jual. Okay, bila orang jual-jual ni, langsung kita boleh meningkatkan lagi ekonomi negara. Okay, terusnya. Okey, tadi dah dengar berkaitan 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan apa? Khulafaur Ar-Rasyidin. Yang kedua? Harun Ar-Rasyid ataupun Abbasiyah. Yang ketiga? Zaman Rasulullah. Okey, tadi Cikgu Hazira dan Cikgu Hamadi sendiri dah terangkan berkaitan 3 aspek. Aspek politik, sosial dan juga ekonomi. Jadi awak dah dengar cerita Cikgu. Sekarang kita pergi kepada aktiviti. Okey, semangat kita baca aktiviti. Okey, jadi baca. Sekarang kita buat aktiviti apa? Okey, jadi sekarang cikgu nak kalian semua huraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pengaruh sejarah Islam mengikut pembahagian yang telah dilakukan. Okey, tadi cikgu dah cerita berkaitan kejayaan ketiga-tiga zaman tu cikgu nak awak keluarkan. Okey, jadi boleh buka laptop masing-masing. Okey, ni pada satu kumpulan ya, kita dah hadirkan. Satu kumpulan 2 orang boleh? Boleh. Okey. Kita tengok apa yang buat. Kita tak buat benda ni. Okey. Jadi awak kat depan, ini adalah peta IT. Seorang ada pula datang ke depan, cikgu nak minta ambil undi. Mana satu? Mana kumpulan yang dapat politik, mana kumpulan yang dapat ekonomi, mana kumpulan yang dapat sosial. Okey, jadi lah kita boleh ikutkan dengan Kim. Alah. Okey, jadi buka belum? Okey, kumpulan Rafika dan Hidayah ada apa-apa? Politik. Okey. Kumpulan Sarifah dan Amira, Sosial. Okey, ekonomi. Jadi, cikgu minta awak IPK ada 3 tau. Aspek politik, sosial dan ekonomi dan cikgu nak minta awak tuliskan isi-isi yang cikgu dah ceritakan tadi tu dalam peta IT ni. Cikgu bagi masa 5 minit untuk awak isi. Dah siap semua kerja cikgu bagi? Dah! Tengok ni pun dah lengkap dah semua IT ni. Okey, kita tengok jawapan satu-satu. Kita tengok betul tak jawapan yang kawan awak tulis ni? Okey. Betul? Yakin? Yakin. Okey. Aspek politik sampai buat? Tanya. Okey. Grup Rafika dan Hidayah. Okey, kita tengok yang pertama. Aspek syura dan kebebasan bersara. Betul tak? Betul. Okey. Masa yang kedua, Malaysia juga menggunakan konsep demokrasi dalam pentadbiran misalnya melakukan perbahasan di parlimen. Betul tak? Betul jawapan Malaysia? Betul. Okey, yang ketiga, bersikap adil dan tanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan. Betul tak? betul. Okey. Yang keempat, mengutamakan rakyat. Berarti nama ni, salah eja ni? Mengutamakan rakyat. Okey, jadi keempat jawapan tu betul. Okey, tepuk tangan. Okey, tadi Rafika dan Hidayah. Okey, seterusnya kita pergi pada aspek Sosial. Okey, yang pertama, penubuhan bagi imam. Betul tak? Betul. Betul. Pada zaman siapa? Harun Ar-Rasyid. Okey, bagus. Hanifah. Okey, yang kedua, lahirnya pusat pendidikan. Betul tak? Betul. Okey, apa contoh pusat pendidikan tu? Sekolah, apa? Madrasah, universiti. Betul. Lahirnya pusat pendidikan. Okey, nak tahu tambahin kat sini? Yang ketiga, lahirnya tokoh ilmuwan dan cendekiawan Islam. Okey, siapa contohnya? Al-Khawarizmi. Lagi? Ibnu Sina. Sina.
Ya. Okey, kita tengok jawapan ni, betul ke tak? Okey, yang pertama, Baitul Mal masih lagi wujud dan dipakai dalam pendidikan pentadbiran Malaysia. Betul tak? Betul. Betul tak? Macam mana Baitul Mal? Okey. Ada. Ada ya. Okey. Jadi tadi dalam aspek ekonomi ni tadi kita tentang masa zaman Rasulullah. Jadi setiap harta-harta sumber negara Rasulullah masukkan ke dalam Baitul Mal. Baitul Mal ni merupakan sebuah institusi yang menyimpan benda negara, menguruskan harta-harta kerajaan dari segi harta rampasan perang, atau sumber-sumber kewangan negara daripada pengenaan cukai, pengenaan zakat. Jadi semua duit-duit itu disalurkan kepada Baitul Mal. Jadi dalam Baitul Mal ni dah kewangan negara tersimpan. Jadinya Baitul Mal ni kita boleh lihat sampai sekarang masih lagi wujud di Baitul Mal tu. Contohnya salah satu contohnya ialah bank. Okey, lepas tu setiap negeri pun ada institusi Baitul Mal sendiri, ataupun disebut sebagai Majlis Agama Islam Negeri. Mak. Kau pernah dengar kan? Pernah. Okey, sekarang saya tahu kan Baitul Mal tu apa? Okey, kita pergi ke yang kedua, jawapan yang kedua. Urusan jual beli perlulah secara telus dan adil oleh peniaga. Okay, betul tak? Betul kan? Maksudnya kita mengelakkan riba semua tu dan kita tak nak Daripada penipuan. peniaga tu timbang 2 kg. Tapi bila harga dibayar tiba-tiba orang tu bayar untuk 5 kg. Itu penipuan. Yang ketiga, unsur riba masih diharapkan dari zaman Rasulullah sehingga kini. Ini kita boleh tengok dah pada zaman kini. Dan yang terakhir, urusan jual beli yang berlandaskan syariat Islam. Okey, jadi oleh jawab dah aktiviti ni, kita pergi ke aktiviti seterusnya. Okey, Cikgu Hajrah boleh ceritakan aktiviti apa yang kita akan buat lepas ni? Okey, untuk aktiviti yang kedua ni, dia sukar sikit. Kita level up, okey? Kita naik satu lagi level. Di mana cikgu akan bagi gambar dan awak semua kena lihat adakah kejayaan sejarah Islam yang telah cikgu ceritakan sebentar tadi memberi pengaruh terhadap pembangunan di Malaysia. Bagi pengaruh tak? Bagi. Okey, pembangunan di aspek apa lagi? Cerita aspek apa? Politik, ekonomi, sosial. Okey, jadi berpandukan kumpulan tadi. Okey, ingat lagi kumpulan masing-masing. Okey, jadi cikgu Fatin akan bagi selai kertas di mana dalam selai kertas tu ada 4 gambar. Cikgu bagi yang ini gambar-gambar ni clue tau. Clue kepada soalan yang cikgu tunjukkan ni. Okey, jadi apa yang politik, kumpulan sosial dan kumpulan ekonomi. Okey, tengok gambar-gambar tu. Okey, jadi teliti betul-betul gambar tu, 4 gambar tu. Adakah, saya ulang balik soalan dia, adakah pengaruh sejarah Islam ni memberi kejayaan terhadap pembangunan di Malaysia? Okey. Cikgu bagi masa 5 minit cukup? Cukup 10 minit? Cukup. Lain 5 minit? Okey. Okey, awak analisis dulu awak. Tengok gambar tu betul-betul Okey. Kalau awak dah analisis gambar tu, awak boleh tekan pautan dekat perkataan Malaysia ni. Jadi akan bawa terus ke jengkau. Hebat. Nampak di sini pun cikgu ada sediakan gambar-gambar yang sama dalam helai kertas yang cikgu bagi tu, okey? Hebat. Okey, setiap ni cikgu ada sediakan slide, satu kumpulan satu slide, boleh? Boleh. Sudah siap? Dah. Okey, jom kita tengok jawapan seorang-seorang, okey? Jawapan ni dia tak ada salah betul-betul. Ini berdasarkan kepada pemikiran kita sendiri, okey? Kreativiti kita. Okey, pertama kita ada aspek politik, kumpulan Hidayah dan Rafiqah kan? Betul? Okey, kita tengok apakah pengaruh yang dapat awak tulis. Okey, menjalinkan hubungan diplomatik bagi mereka pentadbiran negara. Betul ke? Okey, masa situ ada tak Malaysia buat zaman sekarang? Betul. Hubungan diplomatik? Malaysia. Singapura. Amerika. OIC. Okey, Israel tak. Sebab Israel ni kita memang tak menjalankan sebarang hubungan sebab Israel
ini kita tahu merupakan sebuah negara yang menindas orang-orang Islam. Dan saya juga kita tak iktiraf dia sebagai sebuah negara. Sebab tu pasport kita tak boleh pergi. Betul. Pasport kita memang tak benarkan kita keluar pergi ke negara sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat pengaruh kejayaan pemerintahan agama Malaysia ni ialah melalui demokrasi berparlimen yang seakan sama seperti Bani Syura. Demokrasi berparlimen ni apa? Dia kumpul Okay, betul. Dalam demokrasi parlimen ni, semua orang para pemimpin Malaysia akan duduk dalam parlimen dan mereka akan bermesyuarat tentang perkara yang berkaitan dengan hal ekonomi negara, politik negara, sosial. Dan sama seperti bagi syura yang diamankan oleh Saidina Umar. Okay, seterusnya kita lihat pembangunan Malaysia di mana menjalankan pentadbiran berbasis agama dan sunnah. Betul ke? Negara kita menjalankan agama dan sunnah. Ya, dalam perlembagaan kita ada menerapkan apa yang Al-Quran dan Sunnah. Contohnya menghormati hak kebebasan beragama. Lagi mementingkan kesamarataan. Betul. Lagi dalam undang-undang, kita ada undang-undang pertama Malaysia, jadi itu mengikut undang apa ni? Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita kat Malaysia kan ada undang-undang sendiri. Betul. Untuk melindungi hak-hak warga Islam. Okey, dia dapat kok pengetahuan daripada kita. Sekarang tahu semua ada handphone, ada kita. Jadi dah ada 3 kan yang awak cakap ni. Kita tambah satu berkaitan Islam Hadari. Islam Hadari ni merupakan suatu pentadbiran yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kat Malaysia ni kita jalankan dan kita boleh mengikut contoh seperti zaman di penhijaran Nabi Muhammad ke Kota Madinah. Kan masa tu ramai berlainan kaum yang berlainan. Lepas tu membuat piagam Madinah untuk maksudnya mendapat persepakatan untuk hidup secara aman damai. So macam kalau zaman sekarang pun kita boleh tengok kuasa pembentukan Malaysia, Tuan Abdul Rahman, Tun Sabatan dan Tun Tan Cheng Lock sama-sama berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, maksudnya mendapatkan kesepakat tu. Jadi kita tengoklah aspek politik ni bukan dia Islam sahaja, tapi kita juga membuka kepada kaum-kaum lain. Okay, selanjutnya kita lihat pada aspek sosial iaitu kumpulan Misha. Kumpulan Misha. Siapa kumpulan Misha ni? Insya Allah. Papa. Hebat. Okay, Dani. Kita tengok pengaruh aspek sosial ni terhadap pembangunan negara Malaysia. Yang pertama, kita boleh lihat Misha kata wujudnya berbagai institusi pendidikan yang menjadi pusat penyebaran ilmu kepada masyarakat Malaysia. Okey Misha, contoh institusi pendidikan? Sekolah lagi. University. Yang kedua, aktiviti. Wujudnya berbagai sesi pandai hasil daripada berbagai universiti. Okey, bila orang baca kat universiti, pandai tak? Mestilah pandai kan? Sebab banyak ilmu yang mereka pandai daripada universiti. Tapi dari universiti je ke? Kalau tak pandai kat universiti, tak pandai. Awak belajar kat sekolah ni pandai tak? Pandai. Tapi tak jadi. Jadi universiti salah satu medium untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita dalam berbagai bidang. Okey, seterusnya pengaruh dia kita dapat lihat sekolah merupakan antara pusat penyebaran ilmu. Okey, samalah dengan ni untuk institusi pendidikan ni. Di mana kita kat sekolah sekarang kita tengah sebarkan ilmu lah kepada awak-awak semua. Ilmu Islam, ilmu matematik, DJ. semua yang ni. Okey, seterusnya kita boleh lihat pengaruh dia dari segi itu kita yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan sosial rakyatnya. Contohnya pemerintahan kita yang berbahagia Fadhil Siddiq, dia sangat menjaga keberlanjutan sosial rakyatnya, iaitu setelah kanak-kanak di mana setiap murid wajib hadir ke sekolah dan diberi peluang dari segi kesamarataan dalam bidang pendidikan. Dan tidaklah miskin ke, kaya ke, semua wajib dan dapat pendidikan secara percuma di sekolah. Itu di sekolah free. Betul. Ini sampai yang tak ada di sekolah. Okay, sekarang kita ada aspek ekonomi, kumpulan Imanina dan Kenajlam kan? Yes. Apakah pengaruh sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek ekonomi? Yang pertama,
Mal masih ada wujud yang dikemukakan dalam kitab Malaysia. Okey, masa saya cakap tadi, contoh Baitul Mal kat Malaysia ni Main. buat zakat. Dekat sini kalau macam golongan asnaf ataupun orang memang kurang berkemampuan, boleh mohon bantuan dekat Baitul Mal ni lah. Seterusnya, urusan tersebut perlu dilakukan secara tulis tak ada berniaga. Macam juga tadi lah, tak boleh ada unsur penipuan, unsur riba. Okey, unsur riba masa yang diharapkan dari zaman Rasulullah sehingga kini. Dan juga unsur riba yang berhasil syariat Islam. Okey, nak sama dengan unsur riba dan juga perniagaan secara tulis dan ada bagi peniaga. Okey, saya dah tambah sikit pakai dari sisi ekonomi ni. Okey, tadi ini merupakan contoh yang dah grup K mainan tulis. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan hak kebebasan pada zaman kini, kita dibenarkan tak untuk kerja-kerja macam tak kisahlah awak tak tentukan kerja. Maksudnya kalau nak cikgu, boleh cikgu, nak jadi doktor, boleh jadi doktor. So kita boleh lihat dari situ kita merupakan hak kebebasan seseorang untuk mencari duit dia sendiri, maksudnya untuk meningkatkan ekonomi lah. So kita boleh lihat lah daripada politik yang memberi kebebasan dan juga daripada aspek ekonomi pun dia beri kebebasan kepada seseorang itu untuk menjalankan ekonomi yang dia inginkan. Contohnya nak bagi pekerjaan lah kan. Seterusnya, tangan. Aktiviti kita. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti rumusan. Okey, untuk aktiviti rumusan ni, cikgu ada sediakan satu schematic of names dan cikgu akan speak. Kalau Messi berhenti kat salah satu nama ni, maknanya murid tu perlu membuat ulasan secara ringkas berkaitan keseluruhan PDP pada hari ini. Boleh? Kita jom kita siap. Apa yang kena? Saya dapat belajar mengenai pengaruh sejarah Islam itu terhadap pembangunan Malaysia dari sekian politik, ekonomi dan sosial. Jadi saya dapat tengoklah pembangunan yang secara menyeluruh ni datang daripada mana. Lepas tu saya dapat membuat konklusi sendiri yang sejarah Islam ni dia sangat membantu pembangunan di Malaysia. Dia menyebabkan banyak aspek. Okey, kita bagi Kemudian cikgu nak bagi tahu satu perkataan yang menggambarkan keseluruhan. Satu perkataan je. Mendengar Rafika. Perkataan sahaja yang menggambarkan keseluruhan hidup kita pada hari ini tentang pengaruh sejarah Islam terhadap pembangunan di Malaysia. Satu perkataan je untuk menggambarkan. Okey, Rafika. Ketamadunan Islam. Agung. Okey. Membangun. Maju. Okey. Jadi, tadi kita dah daripada set diskusi, kita bagi aktiviti 1, aktiviti 2 dan jadi hidayah dan rumusan. Dan awal semua pun dah gambarkan berkaitan sesi PDP kita pada hari ini. Jadi, cikgu nak rumuskan yang sebenarnya pengaruh secara Islam ni sangat besar, terutamanya dekat negara kita. Kita boleh tengok daripada aspek politik, demokrasi berparlimen yang macam menyerupai sistem majlis syura. Lepas tu kita memberi hak kebebasan kepada seseorang tu, maksudnya walaupun kita mengamalkan pemerintah berasaskan Al-Quran dan Sunnah, tapi kaum lain pun boleh menganut agama, maksudnya agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan sebagainya. Tidak ada aspek ekonomi tak, kita boleh tengok adanya Baitul Mal. So Baitul Mal ni, dengan ada Baitul Mal ni kita boleh membantu orang-orang yang memerlukan. Lepas tu kita mengamalkan perniagaan berasaskan Islam, contohnya perniagaan tanpa riba ataupun dan lagi satu merupakan kita mengelakkan unsur penipuan dalam perniagaan. Dan yang terakhir berkaitan sosial, iaitu perkembangan intelektual. Kalau kat Malaysia ni kita boleh tengok ada sekolah, ada universiti, pusat pendidikan dan sebagainya. Kesan yang sangat besarlah pada negara kita. Contohlah, kalau tak ada undang-undang ni, orang rasa ada tak benda-benda kita amalkan sekarang? Tak ada. Kurang kan? Kurang. Maksudnya dia tak memantapkan lagi lah kita punya pentadbiran.
Okey, jadi itu sahaja kelas Cikgu Afatil dan Cikgu Hazira pada hari ini. Semua seronok tak kelas hari ini? Seronok! Okey, jadi kita akan sambung kelas kita pada minggu depan. Okey, terima kasih semua. Okey, berdasarkan sesi PDP yang telah dijalankan sebentar tadi, jadi kami dapat merumuskan bahawa kami telah menggabungkan sejarah Islam sehingga Daulah Abbasiyah SZHK 3083 bersama-sama kaedah pengajaran dan pembelajaran sejarah iaitu SZHK 3093, di mana melalui konten sejarah Islam sehingga Daulah Abbasiyah ini kami telah menggunakan beberapa kaedah PDP sejarah. Yang pertama, konstruktivism, inquiry penemuan, berbantukan komputer, IT, dan kita juga boleh tengok penceritaan, kontekstual juga. Dan itu sahajalah yang kami guna. Okey, berdasarkan seindas yang telah kami lakukan pada awal PDP tadi, kami telah menggunakan kaedah konstruktivism di mana kami menggunakan pengetahuan sedia ada murid untuk mengaitkan dengan topik pembelajaran iaitu pengaruh sejarah Islam terhadap pembangunan di Malaysia. Selain Okey, itu, untuk aktiviti satu pula kita boleh tengok kami menggunakan kaedah penceritaan dan juga acting. Kalau penceritaan ni kita boleh tengok tadi cikgu bercerita berkaitan kejayaan zaman-zaman sejarah Islam tu melalui aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Dan juga kita boleh tengok cikgu menggunakan bahan-bahan BBM yang menarik untuk menarik minatlah murid untuk belajar dan juga menggunakan keyword kata kunci yang penting untuk murid-murid senang faham. Untuk acting pula, lepas aktiviti bercerita dijalankan, murid-murid diminta untuk mengeluarkan idea daripada penceritaan tersebut dan masukkan ke dalam acting. Jadi kita boleh tengoklah murid dapat kukuhkan pengetahuan mereka. Untuk aktiviti kedua pula, kita boleh lihat guru mengaplikasikan penggunaan inquiry dan juga kooperatif, di mana inquiry kami memberi satu soalan dan gambar kepada murid untuk mereka kaitkan pengaruh sejarah Islam pada zaman dahulu dengan pembangunan Malaysia pada zaman kini. Jadi kita tengok mereka buat aktiviti tu secara berkumpulan, itu kooperatif, dan masukkan jawapan mereka di dalam Jamboard. Okey, terusnya kita pergi kepada rumusan. okey, melalui rumusan pula kami menggunakan kaedah kontekstual di mana melalui konten daripada pengaruh sejarah Islam itu sendiri, murid dapat membuat rumusan keseluruhan apa dapatan mereka, apa kefahaman mereka terhadap topik yang telah dipelajari, dan sekaligus dapat menentukan bahawa sama ada objektif pembelajaran dapat dicapai ataupun tidak. Okay, Baiklah, sekian daripada kami. Saya Cikgu Hazira. Dan saya Cikgu Hafatil. Sekian, terima kasih. Terima kasih.